ambil ataupun menerima pemindahan jawatan khilafah daripada Imam Mahdi kepada Nabi Isa di dalam masjid, dan masjid itu berada di Damsyik, Syria. Hadis sahih. Masjid tu, masjid mana? Wallahu a'lam. Tetapi Nabi kata Isa ibn Maryam yang berada di langit kedua pasti akan turun satu hari nanti. Mesti turun, dan tempat turunnya kata Rasulullah sebuah masjid di timur Damsyik, dan Nabi tidak sebutkan mana satukah masjid yang Nabi Isa akan turun. Kemudian bila Nabi Isa turun, antara tugas Nabi Isa selain daripada mengambil dan menerima jawatan khilafah daripada Imam Mahdi, tugas utama Nabi Isa juga ialah membunuh Dajjal. Habis solat, Nabi Isa pun berjalan dengan semua mujahidin yang berada dalam masjid, pergi ke sebuah pintu, buka. Rupa-rupanya Dajjal sudah pun menunggu di pintu utama masjid di bahagian luar bersama dengan 70,000 anggota kanan elitnya. Di mana? Di Dimashq. Maka Dajjal pun lari. Pendek cerita, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Saya pendekkan cerita sebab nak pergi ke Ya'juj Ma'juj ni. Kemudian Dajjal pun mati. Kesemua Yahudi yang paling jahat di atas muka bumi Allah, yang menjadi tentera dan orang kanan Dajjal, dibunuh kesemuanya. Yang berlawan pun dibunuh, yang menyorok di sebalik batu dan pokok pun akan dibunuh oleh tentera Islam, mujahidin Islam yang terbaik di atas muka bumi Allah ketika itu. Selesai. Habis Dajjal. Selepas Dajjal dibunuh beberapa ketika, Allah uji sekali lagi orang Islam dengan satu cabaran, iaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini cerita Ya'juj Ma'juj. Keluar Ya'juj Ma'juj, kita pendekkan cerita sebab lagi kita nak ambil cerita ni letak di belakang sekali. Akhirnya dibunuh Ya'juj Ma'juj oleh tentera-tentera Allah, iaitulah ulat-ulat, kerana bilangan Ya'juj wa Ma'juj yang terlalu ramai. Sekejap lagi tuan-tuan akan tahu berapa bilangan dia berdasarkan hadis yang sahih, membuatkan Nabi Isa dan juga tentera-tentera yang mengikuti Nabi Isa tidak mampu untuk berlawan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Imam Mahdi lawan dengan musuh-musuh terkuat dunia di kalangan orang barat, menang. Kemudian keluar Dajjal, Imam Mahdi tak mampu lawan. Turun Nabi Isa, dengan mudah mengalahkan Dajjal dan juga semua tentera-tentera elit Dajjal. Kemudian datang Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa tak mampu untuk berlawan. Allah turunkan bantuan daripada langit berupa dudah, iaitulah ulat-ulat, membunuh keseluruhan Ya'juj Ma'juj. Dan kemudian bermulalah era pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, sampailah Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Tamat. Itu mukadimah dia. Tuan-tuan nampak kekuatan Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa adalah Imam Mahdi, satu pasukan yang paling kuat di atas muka bumi Allah, paling kuat. Tapi bila keluar Dajjal, tak boleh lawan Dajjal dan tentera-tenteranya. Turun Nabi Isa, kuatnya Nabi Isa dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, dengan mudah mengalahkan Dajjal. Boleh dikalahkan oleh Imam Mahdi sebentar tadi. Faham kan? Nampak? Dimatikan Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Turun satu lagi makhluk yang tiada bandingannya di atas muka bumi Allah. Tak ada. Tuan-tuan, siapakah makhluk yang paling dahsyat kerosakan, yang paling kuat kekuatannya melebihi Dajjal? Tak ada. Tiada.
kerajaan kafir hari ini besar macam mana pun, luas bagaimanapun empire mereka, banyak mana pun tentera mereka, akan dikalahkan oleh Imam Mahdi. Kemudian bila keluar Dajjal, Imam Mahdi tak mampu lawan, Nabi Isa kalah dan bunuhkan Dajjal dengan mudah. Tapi bila turun Ya'juj Ma'juj, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Isa, mereka ini bukan lawan kamu. Harriz ibadi ila Tur, bawa ke semua mujahidin dan pengikut-pengikut kamu ke Tur. Ya'juj wa Ma'juj bukan lawan kamu. Maksudnya tuan-tuan, bilangan yang sangat ramai dan kekuatan yang luar biasa. Siapa Ya'juj Ma'juj? Ada kaitan dengan Zulqarnain pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika Nabi di Mekah, ni kita patah balik cerita daripada awal. Ketika Rasulullah di Mekah menyebarkan Islam kepada penduduk Mekah, Nabi ditentang setiap hari. 13 tahun di Mekah, Nabi tak boleh nak buat kuliah subuh macam ni secara terbuka. Mustahil. Setiap hari Nabi ditentang. Kerajaan Mekah setiap hari memikirkan perancangan untuk menggagalkan dakwah dan menutup pintu dakwah setiap hari. Salah satu strategi yang dilakukan ialah ahli kabinet Quraisy Mekah mesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah hari ni, tempat sa'i, Safa dan Marwah. Di Safa tu, di sebelah kiri Safa, dekat saja, dalam beberapa meter, lebih kurang 10 meter daripada bukit Safa tu, yang tuan-tuan naik sa'i tu, di sebelah kiri, belah sini. Kalau menghadap Marwah, dia duduk belah kanan. Di situlah Darun Nadwah. Darun Nadwah ialah tempat mesyuarat kabinet Quraisy ataupun tempat mesyuarat menteri-menteri Quraisy. Mereka bermesyuarat. Keputusan diambil menghantar dua orang kanan Quraisy, Uqbah ibn Abi Mu'ayth, Nadhr ibn Harith. Dua orang yang kedudukan mereka di dalam kementerian. Maksudnya kalau nak bagi bahasa mudah hari ni, kedudukan mereka penting di Mekah. Dua orang ni pergi ke Madinah, tanya ulama Yahudi di Madinah berkaitan dengan agama langit dan bagaimana kita nak hadapi ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Tuan-tuan faham tak? Quraisy mesyuarat, sekarang ni kita nak lawan dengan Muhammad, kita tak tahu agama yang dia bawa ni agama apa. Maka yang tahu berkaitan dengan agama Muhammad ini adalah ulama-ulama Yahudi, kerana Yahudi juga adalah antara agama As-Samawiyah, agama langit. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa tak tanya ulama Yahudi di Mekah, Ustaz? Jawapannya, di Mekah tiada Yahudi. Di Mekah tiada Yahudi. Yahudi ketika itu puluhan ribu Yahudi, penempatan Yahudi, daerah Yahudi, kampung Yahudi, pemerintahan Yahudi ada di Madinah secara kabilah. Maka ulama-ulama Yahudi sampai saat Rasulullah dilahirkan, Rasulullah menjadi Rasul, ulama Yahudi masih membacakan kitab Taurat dan Injil, kedua-dua kitab. Kesemua maklumat berkaitan dengan Rasulullah ada di dalam Taurat dan Injil. Kesemua maklumat yang berkaitan dengan agama Rasulullah, agama Islam, syariat Rasulullah ada dalam kitab Injil. Wakil Mekah pergi ke Madinah, jumpa dengan ulama Yahudi. Mereka pun minta nasihat, bagaimana kami nak lawan dengan Muhammad.
dia bawa satu agama yang sama dengan agama kalian, iaitu agama dinun samawi, agama langit. Nasrani, Yahudi dan Islam. Maka berkata ulama Yahudi, tanya kepada lelaki itu 3 soalan. Kalau dia boleh jawab, fahuwa nabi, dia mesti nabi. Dan kalau dia tak boleh jawab, maka dia seorang lelaki yang banyak berdusta. Soalan pertama, tanya kepada dia sekumpulan remaja fityatun amanu, yang beriman kepada Tuhan mereka dan hilang di dalam gua. Siapa dia tuan-tuan? Fityatun amanu, remaja ni, ashabul kahfi. 1. Tanya kepada lelaki itu tentang malikin tawafin minasyarqi ilal gharb, seorang raja yang berjalan daripada barat ke timur membawa bala tentera dan kerajaannya. Soalan kedua. Dan yang ketiga, tanya lelaki yang mendakwa dirinya Nabi itu, Nabi Muhammad, tentang ruh. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ini, dia Nabi. Maka baliklah 2 orang wakil Quraisy ni dengan perasaan yang cukup seronok. Maksudnya kalau tak boleh jawab 3 ni, confirm dia menipu Muhammad. Tuan-tuan, mereka pun balik bentang dalam mesyuarat pun susun siapa yang akan pergi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berjumpa dengan Muhammad Rasulullah. Bismillah. Bila berjumpa dengan Nabi, wahai Muhammad, ada 3 soalan. Kalau kamu boleh jawab, seluruh Mekah akan mengakui bahawa kamu Nabi. Tuan-tuan dengar, wahai Muhammad, ada 3 soalan. Kalau kamu boleh jawab, seluruh Mekah akan dikerahkan, diarahkan untuk beriman dengan kenabian kamu. Soalan pertama, siapakah pemuda-pemuda beriman yang hilang di dalam gua? Soalan yang kedua, siapakah raja yang tawaf, berjalan daripada barat ke timur, pemerintahannya dari barat ke timur? Soalan ketiga, ma huwa ruh, apakah itu roh? Muka Nabi berseri-seri. Walaupun ketika itu ketiga-tiga soalan Nabi tidak tahu jawapannya, kerana setiap persoalan jawapannya akan dibawa oleh Jibril, iaitulah wahyu. Maka Nabi pun jawab, esok datang, ghadan atikum bijawab, esok aku akan bagi jawapan, tanpa Nabi menyebutkan perkataan insya-Allah. Tuan-tuan, apa saja persoalan yang timbul di kalangan sahabat, yang timbul dari kalangan bukan Islam, yang timbul daripada musuh, Jibril akan segera datang menyampaikan wahyu. Maka begitulah keadaan ini. Nabi sangka mesti Jibril akan terus datang. Maka Nabi pun sebut, esok datang aku akan bagi tahu jawapan, tanpa Nabi sebut insya-Allah. Nabi terlupa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, keesokan harinya wakil Quraisy datang, wahai Muhammad, apa jawapannya? Jibril tidak datang sepanjang malam. Sepanjang malam itu Jibril tak datang. Subhanallah. Tuan-tuan bayang perasaan Rasulullah macam mana. Nabi minoriti. Jumlah muslimin dalam kota Mekah ketika itu tidak melebihi 250 orang, kata para ulama. Sepanjang 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tak lebih 250 orang, sangat minoriti, sangat kecil. Apabila kerajaan dia tawarkan untuk Islamkan keseluruhan penduduk Mekah, Nabi sangat menunggu jawapan itu. Nabi sangat mengharapkan jawapan itu. Tapi Nabi ada buat satu kesalahan kecil. Allah mentarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jawapan. Bila datang, sekali lagi Nabi bagi tahu kepada mereka, esok aku bagi tahu jawapannya, tanpa Nabi menyebut insya-Allah.
Hari kedua Jibril tak turun. Hari ketiga Jibril tak turun. Hari keempat Jibril tak turun. Tuan-tuan bayang. Seluruh Mekah sudah kecoh. Muhammad ni rupanya penipu besar selama ni. Setiap malam Nabi bertadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, munajat kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak diturunkan jawapan? Tuan-tuan tengok cara Rasulullah Subhanahu Wa Taala mentarbiah Rasulullah. Susah tuan, tarbiyah yang susah. Akhirnya selepas 15 malam, setelah seluruh Mekah tidak mempercayai Rasulullah, setelah seluruh Mekah mengatakan bahawa Muhammad ini satu manusia yang palsu yang mengaku kenabian, baru wahyu turun. Menjawab ke semua ketiga-tiga persoalan. Kata Allah, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang Dzul Qarnain. Qul, jawab wahai Muhammad, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, aku akan sampaikan ceritanya. Baru turun. Dan ketika tu barulah Nabi buat turun. Eloklah waktu tu Quraisy semua dah hina Nabi. Waktu tu Quraisy semua dah kata, dah berapa lama dah ni ambil jawapan. Itu ujian untuk Nabi SAW. Pun begitu, Nabi tetap konsisten menyampaikan dakwah tanpa berputus asa, tanpa terasa hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan insya-Allah ini ada kaitan dengan tembok besar Ya'juj wa Ma'juj. Sekejap lagi kita sebut. Maka Allah Ta'ala pun turunkan jawapan, Nabi pun ceritakan. Kemudian tuan-tuan boleh tengok surah Al-Kahfi ayat 83. Daripada ayat 83 sehingga ayat 98, kesemuanya cerita tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzul Qarnain. Saya silap. Daripada surah Al-Kahfi, daripada ayat 83 hingga 98, kesemuanya tentang Dzul Qarnain. Tentang Dzul Qarnain. Kemudian selain daripada ayat Quran, ada berpuluh-puluh hadis yang cerita tentang Dzul Qarnain. Dzul Qarnain ni hidup pada zaman selepas daripada Isa alaihissalam. Itu satu pendapat. Allah Subhanahu Wa Taala apabila mendatangkan satu cerita dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memperincikan namanya siapa, ayahnya siapa, dia tinggal di kampung mana, dia bekerja apa, tidak pernah diperincikan. Kesemua cerita-cerita qasasul Quran di dalam Al-Quran, bila Allah bawa datang cerita, Allah akan bawa datang apakah yang mereka lakukan dan apakah balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Yang tu je. Setiap cerita Al-Quran, Allah akan bawa datang penceritaannya, apa yang mereka lakukan dan apa balasannya daripada Allah SWT. Dua ya. Samalah macam cerita Dzulqarnain ni, tuan-tuan tak perlu tahu Ustaz Dzulqarnain ni betul-betul waktu tu dia punya pejabat dia di mana, Ustaz nak tahu Ustaz? Allah nak tahu pejabat pula. Ulama tafsir bahas dah, kalian tak perlu cari perinciannya. Kerana dalam dunia ini, apabila kita melakukan ketaatan, kita mendapat rahmat daripada Allah. Apabila kita melakukan kemungkaran, kita akan diazab oleh Allah. Itu je Allah nak beritahu. Siapa lelaki tu, dia ada beranak berapa orang, isteri dia berapa ustaz, tak payah tahu. Maka sebab itu tuan-tuan tak pernah tengok perincian dalam Al-Quran dengan begitu detail, tak ada. Ini disebut oleh para ulama tafsir. Kemudian antara pendapat, saya bentangkan kepada tuan-tuan antara pendapat, khilaf sangat banyaklah. Jadi kita bentangkan antara pendapat. Kebanyakan yang saya sebut pada pagi ini diambil daripada kitab Tafsir Ibnu Kathir. Kitab Tafsir Ibnu Kathir. Jadi Dzulqarnain ini seorang raja. Satu raja. Yang kedua, dia nabi kah wali? Tuan-tuan, nabi dengan wali, siapa yang lebih tinggi? Nabi. Dalam dunia ni, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah
al-anbiya war rusul. Para nabi dan rasul. Bawah para nabi dan rasul, al-awliya as-siddiqin. Itu tangga yang kedua. Para ulama khilaf. Zulqarnain ni nabi kah wali? Maka ada dua pendapat. Sebahagian ulama kata dia nabi. Sebahagian ulama lain kata dia wali. Mana-mana pun pendapat menunjukkan dia seorang raja yang saleh. Mana-mana pun pendapat bermaksud dia seorang presiden negara, dan juga yang kedua saleh. Payah cari ni. Dia presiden negara, tak pernah tinggal tahajud. Dia presiden negara, setiap minggu dia berpuasa sunat. Dia presiden negara, dan dia buat semua yang disarankan oleh rasulnya, ataupun dia sendiri nabi. Nampak hebat tuan? Rasul dia yang pertama pemerintah, dan yang keduanya saleh. Yang ketiga, berapa luas pemerintahan Zulqarnain? Allah sebut dalam Al-Quran, pemerintahan Zulqarnain antara kawasan penaklukannya ialah daripada barat sampai ke timur. Dalam dunia ini, dua orang Islam, dua orang mukmin yang paling besar pusat pemerintahannya, jajahan pentadbirannya, yang pertama Sulaiman ibn Daud, nombor satu. Ini nombor satu lah. Barat, timur, utara, selatan. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana pemimpin kalau baca tentang wilayah jajahan dan pentadbiran Nabi Sulaiman alaihissalam yang tunduk dan patuh kepada Allah, maka tidak sepatutnya mana-mana pemimpin pada hari ini untuk bongkak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak patut. Besar mana pemerintahan kamu? Asia Barat, Asia Tenggara, kamu memerintah satu Asia. Mana ada orang perintah satu Asia? Dalam Asia ada berapa ratus negara, berapa ratus presiden. Manusia kedua yang diberikan oleh Allah empire yang paling luas selepas Sulaiman, kata para ulama, adalah Zulqarnain. Barat sehingga ke timur, semua pemerintahannya. Jadi Zulqarnain ni satu orang lelaki, dia ada keluarga dia ada pemerintahannya, dia ada jajahannya, dan pada suatu hari dia membawa keluar seramai mungkin tenteranya yang terdiri daripada pakar keduniaan. Dalam jumlah tenteranya tu tuan-tuan, ada arkitek, ada engineer, ada pakar Quran, ada ulama fiqh, ada ulama lughah, ada ulama Quran, ada doktor, ada pakar penternak dalam tu. Cerita Zulqarnain dalam Quran ini adalah cerita pengembaraan Zulqarnain. Sampailah dia jumpa satu tempat yang ada Ya'juj wa Ma'juj. Itu cerita pengembaraan dia. Saya tak baca dah ayat Quran ni, sebab kalau baca jadi lagi lama. Maka Zulqarnain pun bawa tentera dia keluar. Untuk apa Zulqarnain keluar? Kenapa Zulqarnain keluar membawa jumlah tenteranya yang ramai? Ada tentera yang memang untuk berperang, dan ada satu pasukan besar, mereka ini adalah pakar di dalam kumpulan Zulqarnain. Kata para ulama tafsir, pakar dalam semua bidang. Ada yang pakar bahasa, lebih daripada 70 orang. Dan lebih daripada 70 bahasa. Ini diceritakan dalam Bidayah wan Nihayah dan juga kitab tafsir Ibnu Katsir. Banyak cerita ni. Mereka pun berjalan. Tujuan mereka mengembara, dan tujuan Zulqarnain radhiyallahu anhu wa alaihi salam mengembara bersama pasukan tenteranya yang besar ini ialah untuk menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Tuan-tuan nampak? Di mana sahaja Zulqarnain sampai,
Kalau kawasan itu pertaniannya tidak maju, maka Zulkarnain akan kerahkan pakar-pakar pertanian daripada ulama kerajaan Zulkarnain, tolong mereka, ajar mereka bagaimana nak kawinkan pokok, bagaimana nak cari tanah yang subur, sampailah negeri itu mampu berdikari dengan pertanian. Akhirnya Zulkarnain akan tawarkan Islam kepada mereka. Tawarkan Islam. Waktu itu dia akan tawarkan, tidakkah kalian beriman dengan Allah yang menciptakan alam ini? Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, daerah itu Zulkarnain akan pindah ke tempat yang lain bersama dengan bala tentera yang ramai. Kemudian daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat, inilah pengembaraan barat ke timur ataupun timur ke barat. Dia berakhir di sebelah-sebelah Azerbaijan, Armenia. Situ apa dia? Timur kan? Belah Azerbaijan, belah Turkmenistan apa semua tu, Rusia. Berakhir di situ. Dia mula daripada sebelah sini. Tuan-tuan, sama ada barat ke timur ataupun timur ke barat. Akhirnya tentera Zulkarnain sampai di tempat itu. Bila sampai di situ, Zulkarnain nampak perkampungan yang berada di antara gunung. Tuan-tuan, di mana perkampungan ni? Bismillah. Antara pendapat ulama, bukan ijma', khilaf terlalu banyak. Antara pendapat ulama, perkampungan ini di antara Azerbaijan dan juga Armenia. Kawasan tu kalau tuan-tuan pergi sampai hari ini, kawasan itu bergunung ganang. Antara negara yang duduk di situ selain daripada Azerbaijan adalah Turkmenistan, Tajikistan, Dagestan. Piramli tambah Guhit-Pustan. Itu dia tambah. Tapi negara situ semua berakhir dengan tan. Maksud tan ialah negara. Negara Taji, negara Turkmeni, negara Azerbaijan. Okay. Saya ada kawan daripada Dagestan. Dia cerita kepada saya, negara dia banyak gunung ganang. Banyak gunung-gunung yang tinggi. Kemudian dia datang Malaysia. Saya bawa ke Kedah. Antara tempat saya bawa dia, Gunung Jerai. Tuan-tuan tahu Gunung Jerai kan? Tinggi Gunung Jerai ni. Bawa naik atas, kemudian saya bawa dia ke tebing, curam. Tebing tu curam bawah gitu. Waktu saya duduk di tebing tu, bila kita duduk di tebing tu, tebing yang paling ujung, tuan-tuan boleh tengok pemandangan yang luas. Udara dia sejuk, suasana seronok lah. Cuaca dia sejuk di situ. Atas Gunung Jerai, puncak. Boleh duduk seorang-seorang baca Quran ke, sangat seronok di situ. Jadi saya bawa di situ. Tiba-tiba dia hilang. Saya pun cari dia. Cari. Panggil nama dia, sahut. Sebab takut juga kan. Harimau ke apa ke. Saya tengok dia menjerit daripada bawah. Saya pun tengok daripada batu tu. Bila tengok tu, dia jurang lah ke bawah, gaung. Saya tengok dia duduk di tepi batu. Saya kata, naik bahaya. Kita dah naik ke situ dah berapa puluh kali, tak pernah turun ke situ. Takut tergelincir, jatuh. Dia hari pertama naik, dia dah lalu di lereng-lereng curam tu. Bila dia naik ke atas, dia kata Wadil Anwar fi biladina, di negara kami semuanya gunung ganang yang lebih tinggi daripada gunung ni. Kami dah biasa berjalan di lereng-lereng curam begini. Oh begitu maksud. Patutlah dia cekap jalan di kawasan begitu. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila Zulkarnain ni, saya nak cerita keadaan tempat yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama, iaitulah di Azerbaijan dan di Armenia. Tuan-tuan pergi ke sana, sehingga hari ini ada dua perkara di negara mereka. Yang pertama, negara mereka bergunung ganang yang besar, tapi bukan gunung kosong seperti Mekah. Gunung ganang di sana macam tempat kita, dia ada hutan dan sebagainya.
Tuan-tuan bayang sekarang tempat yang Zulkarnain pergi ni sebuah gunung yang besar, ni gunung, kemudian dibelah di tengah-tengahnya, seolah-olah ada belahan. Di tengah celah-celah di antara dua gunung besar itu seolah-olah ada belahan dan orang boleh lalu di tengah. Dan di situlah ada penempatan dua kaum. Tengah tu ada penempatan dua kaum. Kaum yang pertama, kaum inilah yang berjumpa dengan Zulkarnain. Tuan-tuan boleh tengok ayat 93 daripada surah Al-Kahfi. Ada satu kaum daerah, satu kabilah, satu daerah yang besar, hidup satu kumpulan. Bila Zulkarnain dengan tenteranya sampai, mereka ini pun datang. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima as-saddain, kata para ulama tafsir, al-jabalainil azimain, dua gunung yang besar. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Apabila Zulkarnain sampai ke satu gunung di antara dua gunung besar yang ada belahan di tengah, Zulkarnain berjumpa dengan satu kaum di situ. Apa sahaja masalah sepanjang pengembaraan Raja Zulkarnain bersama bala tenteranya yang besar akan diselesaikan oleh Allah. Apa sahaja. Yang ini Allah sebut dalam ayat yang di atas, fa'atba'a sababa wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Masalah apa pun yang dihadapi oleh Zulkarnain dan tenteranya pasti ada penyelesaian. Masalah wang, masalah tentera, masalah kepakaran dan sebagainya. Sepanjang perjalanan Zulkarnain daripada barat ke timur, masalah yang paling besar bila sampai ke perkampungan di antara dua gunung itu, satu masalah paling besar. Apa tuan-tuan? Masalah yang paling besar di situ ialah la yakaduna yafqahuna qawla. Kesemua penterjemah Zulkarnain tak mampu menterjemah bahasa mereka. Tak mampu terjemah. Kerana terlalu asing bahasa mereka dan terlalu pelik, tidak sama dengan bahasa makhluk dan kaum-kaum yang di sekeliling. Kita tuan-tuan, kalau kita datang Malaysia, guna bahasa rasmi, bahasa Malaysia, daripada Perlis sampai ke Sarawak semua boleh faham. Kita cakap baku, kita cakap rasmi. Bahkan kalau kita cakap baku begini, daripada Perlis sampailah ke Jakarta, Indonesia, kita boleh faham di antara satu sama lain. Kerana rumpun asal bahasa masih sama. Sampai hari ini, kalau tuan-tuan pergi ke negara yang saya sebut tadi, Azerbaijan, Turkmenistan, apa semua ni, dalam satu negeri, kita kata Terengganu, ada lebih daripada 30 bahasa. Di dalam negeri, satu negeri, saya buat contoh, Terengganu ada lebih 30 bahasa. Bahasa itu perbezaan bukannya lahjah, bukannya slang. Kan? Bukan perbezaan slang, tetapi perbezaan bahasa. Kita di Terengganu pun, saya tahu tuan-tuan pun di Terengganu, daripada satu daerah ke satu daerah berbeza. Sama macam di Kedah. Orang Kedah, Kuala Nerang dia ada slang dia, cakap bahasa Kedah. Sik dia ada slang dia, tapi masih bahasa Kedah. Alostar di sekeliling tu ada bahasanya tapi ada slangnya, bahasa Kedah tapi ada slang dia. Baling dia ada slang dia tapi masih bahasa Kedah. Tuan-tuan nampak? Itu bukan perbezaan bahasa, itu perbezaan, dia panggil apa? Slang lah. Lahjah, bahasa Arab panggil lahjah. Slang, dia bukan beza bahasa. Tuan-tuan sekalian, sampai hari ini kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara yang saya sebut tadi, di antara satu kampung ke satu kampung, bahasa berlainan. Kampung. Saya sembang dengan kawan saya yang dari Dagestan tadi. Saya sembang dengan dia.
Kemudian dia pun cakap dengan saya, dia kata kami dalam negeri kami Dagestan, negara kami Dagestan, setiap daerah menggunakan bahasa yang berlainan. Saya tanya dia, menggunakan bahasa yang berlainan ataupun menggunakan lahjat yang berlainan, lahjah yang berlainan? Dia kata la, takhtaliful lughat wa laysa takhtaliful lahjat. Dia kata yang berbeza itu bahasa, bukan lahjah. Bahkan dia kata, wahai Wadi Anwar, di antara satu kampung dengan kampung sebelah bahasa sudah lain. Subhanallah, memang dahsyatlah penggunaan bahasa di sana, sangat dahsyat. Sebab itu apabila Zulkarnain sampai ke kawasan itu, masalah yang paling besar yang dihadapi oleh tentera Zulkarnain bahasa. Dan kerana itulah Allah tulis, Allah rakamkan di dalam Al-Quran ayat 93, la yakaduna yafqahuna qawla, hampir-hampir pakar-pakar penterjemah Zulkarnain tidak boleh terjemahkan apa yang mereka sebut. Akhirnya setelah menggunakan kepakaran 70 penterjemah di kalangan tentera Zulkarnain ni, barulah Zulkarnain faham sedikit daripada maksud mereka. Apa yang Zulkarnain faham? Qalu, ayat 94, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain. Nak terjemah wahai tu guna 70 orang. Nak terjemah wahai tu guna 70 orang penterjemah. Daripada satu bahasa ke satu bahasa, satu bahasa, satu bahasa, sampailah ke bahasa Zulkarnain. Oh, ni zikir. Ya Dzal Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ni cerita, ni ada cerita itu tak? Wahai Dzul Qarnain, Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ini baru sampai cerita Ya'juj Ma'juj. Ringkas je, sebab ayat dia daripada 94 sampai 98 sahaja. Sampai 98 habis cerita dia. Kita nak tahu apa isi penting daripada cerita ni, maka kabilah yang duduk di antara dua gunung tadi beritahu, wahai Zulkarnain, ada dua kabilah manusia ganas. Kami panggil mereka Ya'juj wa Ma'juj. Orang barat panggil apa tuan-tuan? Bahasa Inggeris, Gog and Magog. Wahai Zulkarnain, ada dua kabilah yang ganas. Setiap kali keluar, bunuh, bakar, rogol dan rampas harta kami. Setiap kali mereka keluar, bunuh, rampas, rogol dan curi harta-harta kami, dan kemudian mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Ya'juj Ma'juj ni rupanya dia berjiran dengan kabilah ni. Dia macam ni tuan-tuan. Kita katalah yang ni apa nama ni, dua gunung besar ni dia ada jalan. Kabilah ni duduk di sini. Di celah gunung ni ada satu laluan pergi ke kampung Ya'juj wa Ma'juj. Laluan itulah yang dibina tembok agung Zulkarnain, sehingga Ya'juj wa Ma'juj dan penduduknya kesemuanya terkepung di dalam laluan itu, tak boleh keluar. Okey, kemudian maka kata pemerintah daripada kabilah yang baik ini, wahai Zulkarnain, kami sanggup himpunkan kesemua kekayaan kami untuk kami bayar kepada tentera kamu, dan binalah kepada kami sebuah tembok, ataupun fikirkan cara kepada kami untuk kami selamat daripada kejahatan dan kerosakan yang dibuat oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dia orang minta Zulkarnain selesaikan, dan mereka nak bayar kepada Zulkarnain sebanyak mana pun yang diminta oleh Zulkarnain dan juga tenteranya. Allah cerita dalam Quran, فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Wahai Zulkarnain, kami sanggup kumpulkan banyak mana duit untuk dibayar kepada kalian. Apa jawab Zulkarnain?
Zulkarnain seorang raja yang kekayaan dia dari barat ke timur. Dia nak ke duit tuan-tuan? Dia tak pandang duit tu. Seperti mana Balqis membawa hadiah-hadiah bernilai kepada Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dia boleh arahkan jin pergi ambil sebanyak mana mutiara di dalam laut. Nabi Sulaiman boleh arahkan jin sekelip mata mengambil berapa tan pun emas dan perak daripada perut bumi. Tiba-tiba Ratu Balqis yang kaya tadi nak bawa hadiah. Apa kata Sulaiman? Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ni hadiah-hadiah ni bukan membuatkan aku gembira. Kalian yang seronok dengan hadiah ni. Maksudnya Sulaiman nak kata aku tak pandang hadiah ni. Apa yang Allah bagi kepada aku jauh lebih banyak daripada apa yang kalian bawa. Begitulah Zulkarnain. Apa kekayaan yang Allah bagi kepadanya jauh lebih banyak dari yang mereka nak bayar. Maka kata Zulkarnain, tuan-tuan boleh tengok ayat 95. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Wahai pemerintah sekalian, kata Zulkarnain kepada kabilah tadi, pemerintah kabilah tadi, kekayaan yang Allah bawa ke dalam kerajaan aku jauh lebih banyak daripada apa yang kalian nak kumpulkan. Fa'inuni biquwwah. Aku hanya perlukan bantuan tenaga dan material, benda. Zulkarnain kata aku nak dua bantuan. Yang pertama kekuatan tenaga orang yang lebih ramai, satu, dan yang keduanya kata Zulkarnain aku nak logam, bahan material. Apa yang Zulkarnain minta? Dia pun sebut kepada mereka, atuni zubaral hadid. Kata Zulkarnain, sekarang ni kalian kumpulkan sebanyak mana besi yang ada. Tuan-tuan bayangkan apakah teknologi yang digunakan pada zaman tu. Kerana Zulkarnain bila dia sampai di perkampungan di antara dua gunung itu, untuk menghalang Ya'juj wa Ma'juj masuk ke sini, Zulkarnain perlu membina sebuah tembok tebal daripada bahan yang paling keras di atas muka bumi ini, dan ketinggian tembok itu mesti sama paras dengan kemuncak gunung itu. Teknologi apa tuan nak guna waktu tu? Subhanallah. Yang ni yang ulama fikir ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, teknologi pada zaman kita bukanlah teknologi yang tercanggih dalam abad manusia. Tidak. Teknologi di zaman kita bukanlah teknologi yang paling canggih. Tidak sama sekali. Tuan-tuan, bab itu kita boleh bincang 1 jam 30 minit bab tu. Saya sebut satu je tuan-tuan, satu saja. Zaman Fir'aun. Antara teknologi Fir'aun yang tidak boleh ditandingi pada zaman ini ialah teknologi bangunan. Saya sebut contoh sikit je. Antara teknologi yang tidak boleh ditandingi oleh teknologi moden hari ini ialah teknologi bangunan, iaitu pada zaman Fir'aun dibina sebuah menara. Mana dalil Ustaz? Ada dalam Quran menara yang dibina pada zaman Fir'aun. Disebutkan di dalam athar, menara pada zaman Fir'aun ini, ketika Fir'aun arahkan menteri paling kanan, timbalan Fir'aun, nama Haman. Wahai Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, arahkan semua arkitek dan engineer kita bina satu menara yang paling tinggi untuk aku melihat Tuhan Musa. Di dalam athar disebutkan tinggi menara itu ialah 10 batu. Tuan-tuan, 10 batu berapa kilometer? 13 kilometer. 2016 menara yang paling tinggi ada di Dubai, namanya Burj Khalifah. Ketinggian dia lebih kurang 1 kilometer. Satu je tuan-tuan, dah cukup. Saya nak sebut, bila Zulkarnain kata kalian perlu kumpulkan besi. Tuan-tuan, besi nak ambil mana besi? Perlu kepada satu teknologi untuk keluarkan besi.
Dan jumlah besi itu bukan 1 tan, bukan 10 tan, bukan 1000 tan. Jumlah besi yang diperlukan oleh Zulkarnain ketika itu ialah susun kepingan-kepingan besi sehingga sama tinggi dengan gunung. Allahu Akbar. Tuan-tuan ambil masa berapa tahun kalau bagi projek kat kita lah. Kalau bagi projek kat kita yang ni, projek ni makan masa berapa tahun. Tetapi binaan itu diselesaikan kurang daripada setahun. Kurang daripada setahun. Tuan-tuan, akhirnya penduduk di situ mengerahkan kerajaan di situ, mengerahkan semua rakyat dia bersama dengan tentera Zulkarnain untuk kumpulkan besi sebanyak itu. Kita pun tak tahu apa teknologi yang dia guna. Wallahu a'lam. Adakah mungkin tuan-tuan tertanya, Ustaz, mungkin bantuan Allah turunkan besi? Tidak. Bukan dia maksudnya Zulkarnain bermunajat kepada Allah Ta'ala maka diturunkan besi dari langit, bom-bom turun. Tidak sama sekali. Mereka berusaha seperti manusia biasa. Akhirnya kepingan besi dikumpulkan. Di antara dua gunung ni laluan. Di tengah-tengah laluan tu ada satu laluan masuk ke dalam. Di situlah kampung Ya'juj wa Ma'juj. Maka Zulkarnain membina benteng begitu di tengah-tengah, memisahkan laluan tengah di antara dua gunung tu. Orang yang belah sana tak boleh datang sini, orang yang ke sini tak boleh ke sana. Akhirnya kepingan besi disusun. Kemudian buat apa? Adakah kepingan besi disusun sahaja? Tidak. Tuan-tuan tengok apa Allah sebut dalam Quran. Atuni zubaral hadid. Ini ayat 96. Bawa datang kepadaku, kumpulkan kepadaku sebanyak mungkin kepingan-kepingan besi. Hatta idza sawa bainas sadafain, sehinggalah kepingan besi itu disusun sama di antara dua paras gunung. Qala anfukhu, bakar besi-besi itu. Bakar pula tuan. Berapa ribu mancis digunakan? Besi tuang dengan petrol, hidup ke? Qala anfukhu, bakar. Di sini ulama tafsir fikir ayat ni, ulas ayat ni, macam mana, teknologi apakah yang digunakan oleh Zulkarnain. Ni yang kata hebat tuan. Satu kerajaan apabila tunduk kepada Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala akan datangkan ilmu kepada mereka. Ini kaedah ilmu. Maka Zulkarnain memimpin rakyat dia untuk tunduk kepada Allah. Maka mereka didatangkan kemahiran dan ilmu untuk menguasai alam ini. Disusun kepingan besi, dibakar. Apabila besi itu merah kesemuanya daripada atas sampai ke bawah, hatta idza ja'alahu nara, sehinggalah besi itu menjadi api. Kata ulama tafsir, iaitu besi itu dibakar menjadi kemerah-merahan. Apa dibuat ketika itu? Kata Zulkarnain, atuni ufrigh alaihi qitara, bawa datang kepada aku tembaga yang dicairkan. Tembaga pula. Dah satu masalah nak cari tembaga, nak memenuhi di antara dua gunung besar. Tembaga itu dicairkan. Tuan-tuan, dengan peralatan apa mereka mencairkan tembaga yang begitu banyak? Yang ni tak ada jawapan. Teknologi hari ni tak ada jawapan dah. Nak buat satu bangunan yang lebih tinggi daripada KLCC hari ni, dan bangunan tu dibuat daripada tembaga dan juga besi. Tak masuk akal. Tembaga itu pula, kata Zulkarnain, aku nak tembaga cair. Penduduk di situ tanya, wahai Zulkarnain, untuk apa tembaga cair? Panaskan besi sehingga merah, tuangkan tembaga cair, ia akan menjadi material, logam yang paling keras di atas muka bumi Allah. Datang mana tuan-tuan? Hukum fizik itu daripada mana Zulkarnain bawa? Maksudnya di dalam pasukan tentera Zulkarnain itu ada pakar-pakarnya.
Akhirnya tuan-tuan berjaya. Tak tahulah ambil masa berapa lama, tapi kurang daripada setahun. Akhirnya berjaya, maka siaplah tembok Zulkarnain. Setelah berjaya siap tembok itu, subhanallah, kata Zulkarnain, famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ayat 97 surah Al-Kahfi. Zulkarnain kata mereka tidak akan mampu panjat dan mereka tidak akan mampu tebuk. Yang ni kita tak tahu. Ayat ini juga menimbulkan kehairanan dan kebingungan kita. Kenapa tembok ini tidak mungkin dipanjat? Maksudnya ada pula teknologi lain yang ditambah oleh Zulkarnain membuatkan tembok ini tidak boleh dipanjat. Tuan-tuan, tak boleh panjat. Ya'juj Ma'juj ini bukan zaman Rasulullah, berapa ribu tahun sebelum zaman Nabi pula. Setelah lebih 3,000 tahun sehingga ke saat pagi ini, Ya'juj wa Ma'juj masih cuba untuk memanjat dan masih cuba untuk menebuk, tapi tak mampu. Setiap hari. Sebab tu Zulkarnain berani sebut. Dia kata Ya'juj wa Ma'juj panjat pun tak boleh, tebuk pun tak boleh. Apa kata Zulkarnain akhir sekali sebelum meninggalkan perkampungan tu? Qala hadha rahmatum min rabbi. Nampak tuan-tuan? Subhanallah. Macam mana pun kepakaran yang diberikan kepada Zulkarnain, bagaimanapun kuatnya Zulkarnain, kesemuanya dikembalikan kepada Allah. Zulkarnain kata hadha rahmatun min rabbi. Ini semua rahmat Tuhanku. Tuan-tuan, kita besar mana kekuatan kita, kekayaan kita, kerajaan kita, tapi tak pernah sebut hadza rahmatun min rabbi. Hebat Zulkarnain. Setelah selesai membina tembok, Allah mengilhamkan kepada beliau dan pakar-pakarnya. Akhir sekali Zulkarnain ajar kepada manusia, hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat Tuhanku. Apabila datang janji Tuhanku, fa idza jaa wa'du rabbi, apabila datang janji Tuhanku, ja'alahu dakka, tembok ini akan musnah. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku pasti benar. Bila tuan-tuan tembok ini musnah? Ketika mana zaman Nabi Isa. Allah pun arahkan, wahai Isa, habis hari ni saya kita dah sampai ke belakang. Allah pun arahkan cerita yang saya buat mukaddimah tadi. Setelah Nabi Isa kalahkan Dajjal, bunuh Dajjal, tentera-tentera Dajjal, akhirnya tembok ini pecah. Bagaimana cerita tembok ini pecah? Pada satu hari mereka berkumpul, Ya'juj wa Ma'juj berkumpul. Seperti biasa mereka cuba untuk panjat, seperti biasa mereka cuba untuk pecahkan. Pada zaman Rasulullah tembok ini telah dipecahkan sebesar ini. Besar ni. Bukan saya buat ni, Rasulullah yang buat. Nabi terjaga dalam satu malam, tidur di rumah salah seorang isterinya. Apabila Nabi terjaga dalam keadaan yang terkejut, isteri Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatkan kamu terkejut? Nabi kata, celakalah seluruh orang Arab, akan binasalah seluruh orang Arab. Min syarrin qad iqtarab, dengan satu kejahatan besar yang sangat hampir, iaitu tembok besar Ya'juj wa Ma'juj telah pun ditebuk sebesar ini. Nabi buat begini. Tuan-tuan, berapa ribu tahun besar ni? Kalau tuan-tuan tanya berapa tebal tembok tu, Allahu Akbar, tak tahulah berapa tebal. Kita tak boleh bayang berapa ratus meter tebalnya tembok tu. Baru besar ni, korang. Sehingga sampai satu masa Allah izinkan tembok ini dipecahkan. Apabila mereka korek tembok ini, mereka kata esok insya-Allah tembok ini dipecahkan. Selama ribuan tahun mereka menebuk tembok ini, tidak seorang pun yang pernah menyebutkan insya-Allah. Akhirnya pada satu hari, hari itu adalah hari terakhir, salah seorang daripada mereka menyebutkan, esok insya-Allah kita dapat tembus dan pecahkan tembok ini.
kata Imam Ibn Hajar, dengan berkat mereka menyebut insya-Allah itulah, dalam keadaan mereka tak tahu pun perkataan insya-Allah tu, tapi berkat mereka sebut insya-Allah, maka esokkan paginya mereka pun terus korek lubang itu, dan akhirnya tembus ke arah sana. Dan ketika itu keluarlah keluarga Ya'juj wa Ma'juj yang maha bengis melata di atas muka bumi Allah. Tentera Nabi Isa pun tak mampu mengalahkan mereka. Akhirnya Allah arahkan Nabi Isa bawa tentera dia naik satu gunung di Palestin. Nama gunung itu adalah Jabalut Tur. Ramai sangat kau ustaz bilangan Ya'juj wa Ma'juj ni. Dalam satu hadis, tuan-tuan nak tengok ramai mana Ya'juj Ma'juj ni. Dalam satu hadis riwayat Imam Hakim, sanad dia sahih, Allah ciptakan makhluk malaikat, jin, manusia. 9/10 adalah malaikat, 1/10 jin dan manusia. Faham ah? Okey, kemudian jin dan manusia ni, jin dan manusia 9/10 adalah jin, 1/10 adalah manusia. Dan kita kumpulkan semua manusia, 9/10 Ya'juj wa Ma'juj, 1/10 kita ni lah. Subhanallah. 9/10 daripada bangsa manusia, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, ke semua manusia 9/10 Ya'juj wa Ma'juj, 1/10 kita ni lah. Umat Nabi Musa, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Ayub, umat Nabi Muhammad, semua umat-umat ni 9/10 Ya'juj wa Ma'juj. Sebab tu tuan-tuan, bilangan dia Allahu Rabbi memang sangat ramai. Tentera Nabi Isa yang kuat itu pun Allah Ta'ala arahkan naik ke gunung. Kalian tak mampu berdepan dengan mereka. Banyak mana tuan-tuan, hari ni ada 7 bilion manusia. Kita kata kalau 10 kali ganda 70 bilion. Itu baru manusia yang hari ni. Subhanallah. Nabi cerita apabila Ya'juj Ma'juj ni keluar, 5 minit lagi tuan-tuan. Apabila Ya'juj wa Ma'juj ini keluar daripada tembok besi mereka yang dibina oleh Zulqarnain, keluar, mereka akan melata di atas muka bumi. Tidak ada satu tentera pun yang boleh mengarahkan mereka, mengalahkan mereka, tak ada. Alal itlaq, termasuk tentera Nabi Isa. Tuan-tuan, waktu tu di atas muka bumi ni manusia ramai macam ni lah, tetapi tidak ada satu tentera pun yang boleh mengalahkan mereka. Akhirnya mereka sampai di Palestin. Kata Rasulullah, mereka kata, kita telah mengalahkan seluruh penduduk bumi. Hari ini kita akan berperang dengan penduduk langit. Hadis ni sahih. Hari ini kita akan berperang dengan penduduk langit. Tuan-tuan, Ya'juj wa Ma'juj ni manusia, bukan binatang, bukan jin, bukan malaikat. Manusia berkaki dua, tubuh badan mereka seperti kita, ketinggian mereka seperti manusia biasa, akan tetapi hati mereka lebih ganas dari binatang buas. Sangat ganas. Nabi kata mereka sirarul a'yun, mata sepek. Selamat dah orang Melayu. Sirarul a'yun ini dalam bahasa Arab bermaksud bermata sepek. Orang mana tuan-tuan? Belah sana lah. Tuan-tuan tak pernah tengok satu bangsa manusia, muka mereka campuran orang Rusia dan China. Waktu saya belajar di Syria dulu, saya duduk di asrama. Dalam asrama tu ada lebih daripada 50 bangsa, lebih. Subhanallah, punya pelik muka macam-macam tuan-tuan. Warna kulit ni pun lebih daripada 7-8 warna. Ni bukan yang hitam campur putih, yang hitam sangat, yang putih sangat, yang putih macam-macam. Apabila Nabi sebut kabilah Ya'juj Ma'juj ini mata mereka sepek, saya pun cari tengok jenis mata sepek ni.
Kemudian kata Rasulullah SAW, ka'anna wujuhahumul mijanul mitraqah, wajah-wajah mereka itu seperti perisai-perisai yang bulat. Wajah-wajah mereka seperti perisai-perisai yang bulat. Ni bulat tuan-tuan. Adakah orang muka bulat? Subhanallah, dalam alam ni ada satu negara orang dia orang ni muka mereka semua macam ni, bulat. Memang ada tuan-tuan, memang ada. Kita di Malaysia muka bujur, muka macam ni lah ni kita tengok ni lah. Ada satu negara tuan-tuan, kawan saya, ada satu negara, mereka ni semua bermata sepet dan muka mereka bulat. Bulat macam jam tu, tuan bayang. Bulat semua, bulat. Macam belon. Subhanallah. Nabi sebut, begitulah keadaan hampir kepada Ya'juj wa Ma'juj. Tapi bilangan mereka tersangatlah ramai. Apabila mereka keluar, mereka singgah di sebuah tasik yang besar. Tuan-tuan tahu tasik itu nama apa? Tasik itu nama Tasik Tabariyah. Airnya air tawar yang sedap. Panjang tasik itu 23 km. Tasik Kenyir berapa kilometer? Panjang. Sampai tak? Ada orang tahu? Ada orang tahu? Siapa tahu? Tasik Tabariyah hari ini ada di Israel, Palestin dan negara haram Israel. Panjang tasik itu 23 km. Dalam tasik itu 44 meter. Kata Rasulullah, ketika Ya'juj wa Ma'juj, bilangan dia yang berapa ratus bilion itu keluar, mereka lalu tasik Tabariyah. Lalu tuan-tuan, tenteranya lalu. Apabila mereka lintas tasik Tabariyah, ada yang mandi, ada yang minum. Dan ada riwayat kata mereka minum sahaja. Apabila sampai pada giliran tentera yang paling akhir sekali, tasik itu telah pun kering. Subhanallah. Tasik itu telah pun kering. Maka berkatalah tentera-tentera yang berada pada bahagian yang paling belakang. Dia kata, dulu tasik ini kawanan tentera kita yang hadapan, yang minum, dan hari ini dah habis. Tuan-tuan bayangkan tengok berapa puluh bilion jumlah Ya'juj wa Ma'juj yang lalu ke situ, setiap orang hanya ambil untuk minum saja. Sampai ke tentera paling belakang, tasik itu sudah kering. Subhanallah. Maksudnya satu tentera yang sangat besar yang akan melakukan kerosakan. Setelah mereka melakukan kerosakan, Nabi Isa dan mujahidin bermunajat kepada Allah, ya Allah, turunkanlah bantuan. Allah SWT nak tunjuk kekuatannya, tuan-tuan sekalian. Bantuan yang Allah buat turun bukanlah para malaikat, akan tetapi kata para ulama, hanyalah dudatun, ulat saja. Ulat ni turun, dia keluar, naik atas tubuh Ya'juj wa Ma'juj. Manusia yang bernama Ya'juj Ma'juj ni manusia biasa. Ulat tu gigit di bahagian tengkok sini, kesemuanya mati serentak. Akhirnya Nabi Isa pun hantar wakil untuk turun. Wakil Nabi Isa pun naik balik ke atas, bagi tahu, wahai Isa, Rasulullah, kesemuanya telah mati. Bila Nabi Isa buat turun tentera-tentera dia, bila turun ke bawah, tidak ada satu kawasan yang boleh diletakkan kaki kerana penuh dengan bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Tidak ada satu kawasan yang boleh diletakkan kaki. Ya Allah, berapa puluh bilion tu dah. Kerana penuh dengan bangkai, Nabi Isa naik semula Bukit Tur, bermunajat kepada Allah, ya Allah, kami tak boleh turun. Maka Allah SWT menurunkan hujan yang sangat lebat. Dan yang kedua, Allah menghantar burung-burung yang leher mereka sepanjang leher unta, untuk burung-burung ini mengambil mayat-mayat ini dan dibuang ke dalam laut, dan juga dibuang ke dalam lubang-lubang yang sangat jauh ke bawah. Wallahu a'lam, burung tu datang, hadis sahih. Bantuan Allah datang, burung yang sangat banyak, ambil mayat ni, angkat, akhirnya bersih.
Allah Ta'ala buat turun hujan, membersihkan tanah yang penuh dengan bangkai dan darah tadi. Akhirnya Nabi Isa pun turun, hidup, memakmurkan alam ini. Tiada lagi pencuri, tiada lagi perogol. Syariat Islam ditatbik dan diamalkan di seluruh muka bumi Allah, bukan di sana saja. Waktu itulah binatang tidak lagi berbisa, harimau dan singa tidak lagi membaham manusia. Anak-anak kecil, kata Rasulullah, pada zaman pemerintahan Mahdi dan Isa boleh bermain-main dengan ular-ular yang berbisa. Zaman tu paling seronok tuan-tuan. Manusia pada zaman itu menanggung ketulan-ketulan emas, mencari-cari kepada siapakah untuk diberikan emas-emas itu. Punya mewah zaman tu. Seronoklah zaman tu. Yang tu cerita lain, cerita kemewahan dan keberkatan pada zaman Isa AS. Sekadar tu dulu ceramah pada pagi ini berkaitan dengan tafsir secara paling ringkas daripada surah Al-Kahfi, cerita tentang seorang raja yang saleh yang bernama Zulqarnain. Semoga-moga dengan cerita ni dapat memberikan pengajaran kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah yang saleh, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan pada kami. Wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami yang akan dimasukkan oleh-Mu ke dalam syurga-Mu ya Allah, maka kami tumpang keberkatannya ya Allah. Maka kami tumpang kasih sayang-Mu kepada orang itu ya Allah, untuk Kau makbulkan doa kami. Masukkanlah kami dan anak-anak kami, ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana Kau himpunkan kami, Kau perkenalkan kami di antara satu sama lain pada pagi ini dalam rumah-Mu, di dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan para malaikat. Maka kumpulkanlah kami juga ya Allah, pertemukanlah juga kami di dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah, untuk kami menyambung perkenalan ini, melihat wajah-Mu, berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.